Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Politik Ekonomi. Seperti biasa, malam ini saya Hafiz Dosen dan saya Munawar menemani anda selama 1 jam. Kita akan memberikan fokus kepada Malaysia Prihatin. Ya, itu antara topik yang kita akan angkat pada malam ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri bahawa itulah tema yang akan diangkat sempena Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia yang bakal kita sambut pada tahun ini dengan logo yang sudah pun diperkenalkan kepada awam. Bagaimanakah logo itu dapat kita pastikan bahawa semua perlu faham apakah makna di sebalik logo dan apakah makna di sebalik tema Malaysia Prihatin itu sendiri. Kalau kita boleh memberi skala 1 kepada 10 yang terbaik, keprihatinan rakyat Malaysia, berapa yang Hafiz boleh beri? Saya melihat kepada apabila kita berdepan dengan pandemik COVID ni sebenarnya saya melihat bahawa keprihatinan kita dan juga kejituan serta pengembelingan tenaga dan juga prihatin rakyat ni pada saya 9 ke 10 itu saya rasa sudah memadai untuk saya bagi sebenarnya. Sebab saya sendiri melihat kepada bekerja di media juga, melihat kepada orang awam memberi sokongan kepada agensi atau apa kita panggil sebagai plan ataupun perancangan yang dilakukan oleh kerajaan. Mereka memberi satu sokongan yang penuh, iaitu antaranya pakej prihatin yang yang Perdana Menteri telah umumkan bahawa mereka melihat bahawa itu adalah keperluan yang mendesak ketika ini yang perlu dilakukan segera oleh pihak kerajaan. Ya, dan juga antara agenda yang bakal kita bicarakan nanti adalah 50 tahun untuk kita memberikan suluhan semula kepada rukun negara juga akan dipolemikkan. Jadi untuk memulakan bicara politik ekonomi pada malam ini, kita akan melihat semula tentang rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah prinsip yang paling penting dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Perlembagaan negara kita mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan dan hak setiap individu untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing secara aman dan harmoni. Kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara dan lambang perpaduan rakyat. Di negeri-negeri pula, Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertua Negeri adalah tonggak perpaduan. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Dalam perlembagaan negara kita telah termaktub hak-hak rakyat yang mesti dihormati oleh semua pihak. Selagi mana kita menghormati hak-hak ini yang memberikan layanan secara adil dan saksama kepada semua warga negara, maka keharmonian negara kita akan sentiasa terpelihara. Keempat ialah kedaulatan undang-undang. Prinsipnya mudah saja. Tidak ada sesiapa pun yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Jika seseorang didapati melanggar undang-undang, termasuklah menimbulkan kekacauan dan ketegangan dalam masyarakat, maka tindakannya setimpal perlu diambil dengan tegas, dengan segera, tanpa gentar ataupun pilih kasih. Kelima ialah prinsip yang paling penting, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ingat, masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bersopan dan bertata susila. Kita adalah masyarakat yang beradab. Saya yakin masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang paling harmoni dan bersatu padu di dunia. Baik, saya sendiri berkesempatan menyaksikan pelancaran langsung sambutan ulang tahun Rukun Negara ke-50 sambutan Jubli Emas dilakukan di Bangunan Perdana Putra. Dan kalau saya boleh ulang kembali apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa keprihatinan dan juga kesepaduan rakyat terbukti apabila rakyat berdepan dengan pandemik COVID-19 itu, 5 prinsip dalam Rukun Negara itu didokong dan juga dihayati penuh dalam sanubari rakyat Malaysia untuk menjadikan kita sebagai rakyat yang betul-betul prihatin dan juga menyokong segala agensi ataupun kita panggil sebagai pelan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam sama-sama kita berdepan dan juga keluar daripada pandemik COVID-19 itu sendiri. Baik, seperti biasa kita sedang menyaksikan secara langsung di saluran berita RTM dan juga di TV1, dan anda boleh menonton secara dalam talian menerusi Facebook berita RTM, dan seperti biasa anda boleh memuatkan pelbagai soalan, cadangan ataupun pandangan yang saya boleh tanyakan terus kepada tetamu yang sudah pun bersedia, dan saya fikir Said pun sudah bersedia untuk memperkenalkan tetamu kita pada malam ini. Said, silakan. Telah pun diwar-warkan sedari awal. Tetamu kita adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin. Datuk, Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih kerana hadir bersama menemani kami di dalam politik ekonomi pada malam ini. Malaysia Prihatin ini,
Ya, kalau ini temanya kita akan butirkan satu persatu, tapi kami seringkali bila menjelang bulan kemerdekaan ini, maka tema perpaduan itu akan sentiasa diberikan suluhan semula. Dan kami juga memerhatikan bahawa perbincangan ini dia ada kitarannya. Tetapi kelihatannya 60 tahun, Datuk, kita masih bergulat tentang isu perpaduan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit pandangan mengapa selepas 60 tahun isu berkait tentang perpaduan masih lagi kita bincangkan. Okey, terima kasih banyak. Yang pertama sekali tentang isu perpaduan kita ni, mungkin tadi diutarakan bahawa tahap perpaduan kita, tahap prihatin kita cukup tinggi masyarakat Malaysia. Itu pun kalau kita menghadapi krisis. Apabila kita menghadapi krisis, kita lihat rakyat Malaysia bersatu untuk bersama-sama kita mewujudkan satu perpaduan, satu semangat bersama yang cukup baik. Tetapi ianya perlu diberi pengajaran, perlu diberi rangsangan baru, perlu ada undang-undang dan sebagainya, kan? Sebab tu kita kata tadi, walaupun ada cabaran, tapi kalau tidak ada cabaran maka mereka leka. Kita lihat pada awalnya apabila kita untuk kita buat PKP, maka kalau tak balik kampung tu ada ramai yang nak balik kampung, tak mau ikut arahan juga. Tak mau ikut arahan. Jadi ini pun ada kita semangat kita agak kurang tu, tetapi apabila kita bersama kita lihat kita berjaya. Tapi kita lihat di sini kita menghadapi satu dalam keadaan masyarakat kita yang majmuk. Masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, dan kita lihat kaum Melayu pun ada berbagai kumpulan. Cina pun ada berbagai kumpulan. Begitu juga Sabah dan Sarawak dan sebagainya, kan. Jadi kita lihat berbahasa berbagai. Jadi agak sukar. Dan untuk pengetahuan kita semua, negara Malaysia ni merupakan salah satu negara yang kita bagi kebebasan. Kebebasan bersuara, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat, menegur dan sebagainya. Dan kalau tidak kawal, ianya boleh menjejaskan perpaduan. Jadi kita lihat negara kita ni seperti negara di Asia ni, kebebasan yang diberi adalah lebih luas. Contoh di Thailand, di Kemboja, di Vietnam, even di Burma, di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina, tidak ada sekolah jenis kebangsaan. Jadi maknanya kita lihat di sini dia satu aliran. Maka daripada awal, daripada muda, daripada kanak-kanak mereka berpadu. Tapi kita dah ada perpisahan. Jadi agak sukar kita untuk teruskan, kita nak kekalkan perpaduan itu. Walau bagaimanapun, kita cuba. Kita cuba supaya kita dapat bersama-sama untuk kita mewujudkan satu perpaduan dalam kalangan masyarakat supaya isu-isu yang sensitif, masyarakat majmuk, isu-isu agama tidak dimainkan untuk menjejaskan perpaduan kita. Ya. Bila kita bercakap perpaduan, Datuk, yang cepat dikaitkan oleh umum adalah patriotisme, rasa sayang pada negara. Dia ada dua perkara di sini. Apakah Datuk bersetuju? Kerana seringkali dikritik generasi muda misalnya kurang patriotik. Ini mungkin satu pandangan yang dilontarkan. Ni Hafiz dia suka ni, bab orang muda ni dia sensitif sangat. Jadi adakah kita boleh mengatakan patriotisme kita tumpul atau tajam? Bagaimana dari pandangan Datuk? Okey, pertama sekali kita lihat nilai patriotisme ni, kita lihat di kalangan kita, bukan kita mempertikaikan, tapi apa yang kita lihat di kalangan golongan muda agak kurang nilai patriotismenya. Kerana kebanyakan hari ini golongan muda dia tidak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan, dan kalau boleh dia tidak melihat nilai-nilai sejarah. Tidak melihat kembali sejarah. Jadi ini kadang-kadang ini menyebabkan bahawa nilai patriotisme itu kurang. Dan juga kalau boleh kita lihat, walaupun kerajaan banyak mengadakan program-program untuk menyerapkan nilai patriotisme di kalangan rakyat, tetapi ianya perlu digandakan lagi. Sebagai contohnya, negara luar. Kita ambil satu negara lah. Pada pukul 12, maka semua media, TV, radio, semua jenis media akan menyanyikan lagu negaraku mereka. Tapi kalau negara kita buat yang sama, adalah lebih baik. Tapi kita tak buat. Jadi ini kita perlu tambahkan program. Contoh, pukul 12 tengah hari, mesti menyanyi lagu negaraku. Semua media, termasuk lepas tu baca rukun negara. Kita kena ulang. Jadi dalam istilah Meskom, dia panggil needle epidemic theory. Maknanya kita selalu ulang-ulang, maka dia akan lihat dan dia akan terapkan dalam diri mereka. Kita tak buat. Jadi kita kena start buat lah. Jadi maknanya kita tambah program macam tu. So semua media pada pukul 12,
mesti menyanyi lagu negara aku. Lepas tu diikuti dengan rukun negara. Jangan masa ni saja baru Perdana Menteri cerita kita nilai 50 tahun sambutan. Jadi mungkinlah ini program-program kita patut tambah untuk kita kuatkan nilai patriotisme di kalangan rakyat, terutamanya orang muda. Datuk macam sudah menggambarkan bahawa itu akan dilaksanakan dalam masa dekat, nyanyi lagu negaraku pada waktu tertentu tu. Ini cadangan. Cadangan. Ini antara nilai-nilai program. Termasuklah kemudian program-program TV yang ada, kita lihat bahawa mesti ada program-program yang ada nilai patriotisme kan. Sebab kalau kita lihat di bukanlah negara luar ni, kebanyakannya program-program ni selalunya diberi keutamaan supaya rakyat cinta, kasih, sayang kepada negara, kepada pemimpinnya. Itu cukup penting. Kita kritik orang muda dia, saya tengok orang muda di sana. Dia selalu mengatakan dia mewakili suara orang muda, Hafiz. Betul, bila Said menyebut tentang anak muda, saya sedikit trigger untuk bertanyakan soalan. Sebab saya sering kali dengan Said berdiskusi sebelum siaran berkenaan dengan anak muda. Sebab saya premis anak muda dan juga Said di premis yang lebih dewasa. Namun dalam aspek ini, bercakap tentang patriotisme dalam anak muda. Sebab saya melihat ketika ini, anak muda itu seolah-olah menunjukkan patriotisme itu hanya terhenti kepada penyertaan kepada isu-isu politik misalnya, isu-isu nasional misalnya. Namun, adakah anak muda itu perlu terhenti kepada isu itu sahaja sudah membuktikan bahawa mereka adalah golongan yang patriotism sebenarnya? Okey, terima kasih. Kita masukkan anak muda di sini bukan atas nilai-nilai politik, tetapi sikap. Kita lihat tak payah kita lihat sentuh tentang politik pendekatannya. Kita lihat pendekatan tentang program sukan. Kita lihat apabila negara kita kalau main bola dia kalah, maka penyokong kita sendiri akan hentam pemain kita. Dengan masa tu juga dia hentam. Mula-mula dia sokong, kalau dah kalah teruk dia tengok, kemudian dia hentam balik. Mana ini nilai patriotisme dah kurang ni. Dah kurang. Kita lihat sekejap je dah kurang. Itu pada sukan. Jadi kalau kepada sukan pun nilai itu dah kurang, jadi apalah kepada nilai lain. Sebab contohnya kita lihat di sini, contoh nilai kalau kita lihat sentuhlah. Kita masyarakat majmuk berbilang kaum. Ada satu kumpulan, dia tidak faham. Contohnya, dia tidak faham mengapa ada setengah keistimewaan tu diberi kepada satu golongan. Dia nak keistimewaan tu. Tak nak? Kita boleh bagi. Contohnya setengah tu dia ada duit, dia nak tunjuk bahawa sama. Contohnya kita dalam satu masyarakat ni, kita boleh bagi pingat Datuk. Ada yang semua kaum dapat Datuk. Semua kaum boleh dipanggil Datuk, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Tapi tak bolehlah panggil Tengku. Kan? Kalau ada setengah kaum tak bolehlah Tengku Li, Tengku Wong, Tengku Lim ataupun Said. Said Lim, Said tak boleh kan. Jadi tak bolehlah, saya tak puas hatilah kenapa nama saya tak boleh berbuah Said. Saya tak boleh bertengku. Kan? Tapi ada yang boleh. Jadi kalau tak puas hati ni dan protes, sudah tentulah kan, semangat patriotisme, semangat kasih sayang benda itu. Jadi kita kena faham, memahami. Ini yang dikatakan tadi. Macam mana kita nak cuba faham ayat itu semua lain, kita nak terapkan semua, terutamanya kepada semangat anak muda yang tidak faham sejarah. Kenapa jadi begini? Okey. Ini. Saya tertarik bila Datuk menyebutkan ini kerana di awal tadi kita bercakap perpaduan, kemudian kita membungkus, menyalutinya pula dengan elemen patriotisme, ditimbulkan soal keresahan kita terhadap anak muda dan kesamarataan ini dalam kerangka federalisme, dia ada cabaran yang berbeza pula Datuk. Sebab kita selalu saja menunjuk bahawa Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi bila disebut Malaysia itu, kita seolah-olah perlu membeza-bezakan. Bahkan saya selalu timbulkan, kita sambut Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan secara berbeza. Mungkin itu pengalaman yang unik hanya di Malaysia saja. Jadi kelihatannya seperti kita akan bakal berdepan dengan cabaran yang lebih besar di masa depan kalau penghayatan federalisme itu tumpul, membeza-bezakan antara Malaysia, Sabah, Sarawak ini. Apa solusinya yang kalau boleh kita pandangan Datuk? Okey, terima kasih Syed. Malaysia ni di antara 20 negara yang kira dari segi hebat. Ini dari segi perpaduan lah. Dari segi nilai perpaduan, nilai keamanan, nilai patriotisme. Kita yang ke-20. Dan dalam negara federalisme ni tentulah ada berbagai masalah. Contohnya beberapa negara yang lain seperti kita ikut India, Amerika kan, sebenarnya negara federalisme. Kalau kita tidak jaga dan kita tidak berhati-hati, ianya akan menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Contohnya di Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni dia ada kuasa lebih sikit otonomi. Kita panggilkan otonomi, kita bagi kuasa otonomi. Jadi di sinilah yang saya sebut tadi, semangat patriotisme itu perlu kita kekalkan dan kita jaga. Contohnya hari ini kita sambut hari kemerdekaan. Kita sambut Hari Malaysia. Kita cuba
panggil Sabah Sarawak, kita sambutannya, kita di Sibu kan. Kita cuba sambutannya untuk kita buat semua federal kita ni, maknanya bersama-sama kita untuk kita terapkan nilai kenegaraan, nilai patriotisme, nilai perpaduan tu sendiri kan. Tapi di sini kita lihat, saya katakan tadi, walau bagaimanapun terdapat mereka-mereka yang ambil kesempatan. Contohnya dari segi politik, ada nak wujudkan negara Borneo sendiri. Kan? Cuba mengapi-apikan semangat perkauman, semangat Malaysia Timur, Malaysia Barat. Ini ada usaha-usaha, dan usaha-usaha inilah. Dan kalau usaha ini, kalau tidak faham sejarah, terutamanya anak muda, tidak faham, maka mereka ini akan terpengaruh. Pengaruh inilah yang kita menyebabkan bahawa ini akan menjejaskan kemudian. Kalau boleh, mereka pergi buat kempen di universiti, terutamanya program mereka yang terpelajar. Dan mereka terpelajar ni balik kampung pun menerap nilai-nilai yang tidak baik ni. Ini yang perlu kita kawal, kajian kawal. Dan kita terpaksa guna undang-undang lah untuk kita kawal. Hafiz, kita berbincang di awal tadi tentang Malaysia Prihatin. Betul. Apabila diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, logo dan juga tema yang diangkat itu Malaysia Prihatin, ramai yang tertanya apakah itu Malaysia dan juga Prihatin, bagaimanakah dua elemen ini disatukan menjadi satu tema yang perlu kita angkat, dan itu kita akan perhalusi sebaik sahaja kita kembali selepas ini dalam Bicara Politik Ekonomi. Akan nisbahkan dengan tai hidung masin, kan. Dan orang bakhil ni pertama sekali dia tak yakin dengan rezeki Allah. Masya-Allah. Dia tak yakin dengan rezeki Allah, padahal rezeki Allah ni sangat luas. Dan sebenarnya orang yang paling penakut di muka bumi ni bukannya orang takut cerita hantu, tapi orang yang bakhil takut duit dia kering. Inilah orang yang penakut sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan baca Surah At-Tin. Surah At-Tin. Agak-agak ayat berapa kita nak baca ni? Ayat 6. Ayat ke-6. Apabila Sad dibaca dengan baris atas, kita mesti wajib tebalkan, tafkhimkan dia. Jangan tukar kepada huruf sin. Jangan baca amanu wa amilus salihat. Nampak tak? Ya, para penonton, orang amal soleh ni orang beriman. Jadi semuanya ni insya-Allah dapat. Jadi kita meninggal nanti kalau kita waktu muda kita banyak beramal. Ikuti perbincangan perbahasan pembentangan Rang Undang-Undang Parlimen ke-14. Menyuburkan demokrasi negara berperlembagaan. Rang Undang-Undang Parlimen ke-14 bagi penggal ketiga untuk mesyuarat kedua Dewan Rakyat pada 13 Julai hingga 27 Ogos. Dewan Negara pada 2 hingga 23 September 2020. Dan mesyuarat ketiga Dewan Rakyat pada 28 September hingga 26 November 2020, Dewan Negara pada 30 November hingga 10 Disember 2020. Selain rancangan langsung dari Parlimen yang boleh diikuti pada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari, anda juga boleh manfaatkan laman sesawang berikut untuk mengikuti perkembangan terkini dari Parlimen. Dari Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran berita dan saluran TV1.
Okay, bicara politik ekonomi, studio kami ditemani oleh Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Hafiz sedang sibuk menggelintari laman sesawang di situ. Nanti kita akan bersama Hafiz ketika lagi. Tetapi tadi Hafiz sudah menggantungkan satu soalan sebelum kita sempat berjeda, yang mana beliau memetik tema sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan, iaitu Malaysia Prihatin. Dan apa signifikannya, apa ertinya apabila tema itu dipilih? Saya kira Datuk, kita peluangnya untuk kita jelaskan kepada rakyat. Okey, pertama sekali dari segi kita lihat peristiwa PKP ni. Pertama sekali kita lihat prihatin rakyatnya, terutamanya Barisan Hadapan. Begitu komited, begitu Komite Kesihatan, Polis, tentera, media, tuan-tuan semua. Syukur alhamdulillah begitu komited, dan ini menunjukkan prihatin. Makna kita bersama-sama semangat-semangat kasih sayang supaya kita dapat menyelesaikan masalah ataupun musuh yang menghadapi negara, itu COVID-19. Jadi maknanya ini pertama sekali. Kemudian apabila peristiwa ini berlaku, mahu kita lihat ekonomi kita terjejas. Dan kerajaan dengan prihatin, kasih yang kepada rakyat juga mengeluarkan berbagai belanja keuangan. Bukan minta, tapi kita bagi. Apa yang ada itu kita bagi kepada rakyat. Mana kita sayang rakyat. Dan inilah kita kata lihat bahawa maknanya kita lihat jalur gemilang berbentuk hati ni. Berbentuk hati maknanya kasih sayang kita, prihatin kita. So kerajaan prihatin kepada rakyat, dan rakyat diharap prihatin kepada negara. So we love people, kita kasih sayang dengan izin rakyat kita, dan rakyat kita sayang kepada negara. Jadi maknanya kasih sayang inilah kita bentuk, mana satu masyarakat prihatin, dan inilah menjadi tema kita yang paling penting, di mana kita lihat supaya kita dapat membantu rakyat, dan rakyat pun juga akan sayang dan prihatin kepada negara dia. Kan? Ya, bila kita bercakap tentang ini, keprihatinan ini, namun kita punya hambatan dari realiti yang baru, disebut sebagai normal baru ini, dan merujuk kepada apa yang Datuk gambarkan tadi, nak mewujudkan kesaling hubungan rakyat dan juga kerajaan dan juga negara itu. Namun kita ada realiti ini. Bagaimana itu harus dimurnikan dalam realiti bahawa kita sedang berdepan masih lagi di dalam pandemik COVID-19 ini. Apa yang boleh kita butirkan di situ? Okey, terima kasih. Jadi dilihat untuk sambutan hari ini, maknanya kemerdekaan ini kita lihat walaupun kita berusaha, tetapi kita lihat masihlah lagi kita dalam perintah kawalan, dan kita minta komitmen lagi lah daripada rakyat. Tetapi kita lihat di sini dalam keadaan kita masyarakat mamuk dan sebagainya, cuma saya nak sentuh sikitlah tentang apa kita sekarang ni banyak menggunakan media sosial. Dan apabila saya katakan tadi dari segi media sosial ni, kita lihat seperti mana saya katakan tadi, 90% lebih maknanya berita tidak benar, kan? Fitnah, ada unsur-unsur negatif, scammer, 90% lebih, maknanya kita dapat aduan, mana peningkatan daripada musim bukan COVID. So peningkatan banyak masa nak buat fitnah. Inilah kita lihat di antara perkara yang terus menjejaskan perpaduan kita, dan akan menyebabkan bahawa dari segi prihatin, dari segi sambutan akan menjejaskanlah. Jadi maknanya apa yang kita nak buat, perpaduan yang kita nak buat, prihatin kita, jadi semua ini akan jadi. Inilah kita minta bahawa dalam keadaan hari ini kita cuba menyekat rakyat supaya memberi kesedaran dari segi kempen kita, media kita semua kan, tentang berita sahih dan sebagainya. Ini kita tengah usahakan dari terutamanya pihak kementerian kita lah, kan, supaya kita walaupun apa kita lihat sambutan Hari Kemerdekaan, Rukun Negara, 50 tahun Rukun Negara, maknanya jawatan kuasa induknya adalah KKMM. Dan KKM juga bertanggungjawab bagaimana menyelesaikan masalah ini supaya perkara ini tidak berlaku, perkara-perkara yang akan menjejaskan prihatin kita kepada negara kita. Sementara kita berbincang, Datuk, Hafiz dia jumpa itu. Cantik apabila Hafiz buka untuk ambil tahu tentang sedikit huraiannya. Hafiz dia dah kaji mendalam, dia dah jumpa. Betul, saya rasa ini satu infografik yang cukup ringkas tapi padat berkenaan dengan tema itu sendiri dan juga logo Malaysia Prihatin. Dan Datuk, kalau kita bercakap tentang tema dan juga logo ini sendiri, pastinya ramai yang tertanya pada tahun ini sambutan Merdeka itu bagaimana? Sebab saya sendiri, sekali lagi saya sebagai anak muda memang tertunggu-tunggu sambutan Hari Merdeka, sebab sebelum saya kerja dengan RTM pun sudah mengikuti setiap tahun sambutan Merdeka dan sehingga membuat liputan di Putrajaya pada tahun lalu. Namun pada tahun ini pasti dan kita percaya ada sedikit perbezaan berkenaan dengan sambutan kemerdekaan pada tahun 2020 ini. Namun mungkin Datuk boleh jelaskan, sebab ramai yang tertanya kalau di Facebook juga, bagaimanakah acuannya ataupun bagaimanakah perancangan untuk sambutan kemerdekaan tahun ini, sebab dalam masa sama kita nak tekankan juga kesepaduan, kesepakatan rakyat Malaysia sendiri dalam kita menyambut bulan kemerdekaan ini. Okey, terima kasih.
Jadi pertama sekali dari segi sambutan bulan kemerdekaan ni kita berbeza sikitlah sebab kita ada norma baru. Ya. Jadi sambutan beramai-ramai, so kita ada penjarakan sebagainya kan. Dan jadi begitu juga tentang apa show, tentang apa pertunjukan dan lain-lain tu, maknanya kita banyak kita kawal. Kita kawal. Tapi walau bagaimanapun dari segi untuk nilai kan, untuk terapkan nilai-nilai patriotisme itu, terutama dari segi media, kita akan gunakan apa yang kita media yang kita adalah dari segi kita ada sekarang ni, kita ada penyiaran, maknanya penerangan. Begitu juga media-media yang lain, radio dan sebagainya, termasuk juga media-media sosial lain kita gunakan supaya kita dapat mengadakan program-program yang kita dapat terapkan nilai-nilai semangat patriotisme, semangat prihatin yang kita cuba terapkan supaya nilai-nilai sambutan mereka itu tidak kurangnya semangat kebangsaan kita, terutamanya kepada rakyat Malaysia ni. Maknanya tiada alasan untuk kita tidak menyambut kemerdekaan pada tahun ini walaupun dengan norma baru, kerana bukan sahaja kita perlu menerima norma baru itu sendiri, Syed, namun kita perlu juga menerima pemikiran baru, cara kita bertindak dengan baru. Dan saya pasti dah percaya kami di RTM juga sudah pun merancang lebih banyak juga perancangan untuk hari kemerdekaan ini dan kita akan nantikan bersama-sama menjelang 31 Ogos nanti. Dan Syed, pastinya ada persoalan juga berkaitan dengan topik kita pada malam ini, Malaysia Prihatin. Silakan, Syed. Senarai program-program dan acara yang telah pun digariskan juga banyak. Ada pautannya nanti boleh didapati di Jabatan Penerangan. Sudah pun ada di pautan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube-nya. Kesemuanya ada gambaran untuk masih programnya masih banyak Datuk, walaupun penjarakan sosial, walaupun SOP segala macam ini. Antara program kita contohnya pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang, iaitu pada 28 Julai. E4 on Wheel, Merdeka, Semenanjung pada 16 Julai hingga 30 Ogos. Di Sabah dan Sarawak dan Labuan, 16 Julai hingga 16 September. Merdeka Community, 16 Julai hingga 16 September. Merdeka atau Kelab Malaysiaku, 28 Julai hingga 16 September. Pertandingan Pidato Kenegaraan, 28 Julai hingga 16 September. Sayembara Puisi Merdeka, 1 Ogos hingga 16 September. Sayembara Menulis Cerpen Merdeka 1 Ogos hingga 16 September. Jadi banyak bagai program kita buat, termasuklah berbagai pertandingan yang ada dengan hadiah-hadiah yang cukup istimewa lah, supaya menarik lebih ramai orang yang minat untuk menyertai program-program yang kita buat kan, untuk PKP tak PKP programnya masih lagi masih jalan. Jadi Hafiz sebab dia kata dia orang muda dia nak sambut. Datanglah Hafiz, banyak programnya. Betul. Boleh tak terkejar program banyak sangat. Tadi Hafiz di peringkat awal kita menyebut tentang rukun negara kerana selalu saja tema patriotisme rukun negara ini akan bila polemiknya Datuk dia akan polemik menyebar sekali. Kami selalu baru saja dilancarkan sambutan semula rukun negara ini selepas 50 tahun. Apa pentingnya? Kenapa ia dilihat semula? Seperti bila kita katakan tadi, bahawa nilai rukun negara ini cukup penting untuk kita terapkan semangat perpaduan, semangat patriotisme kepada rakyat. Di mana kita lihat bahawa kaitannya apabila kita ada COVID-19 ini, PKP dan sebagainya, semangat rukun negara ini maknanya penting untuk kita terus, supaya rakyat terus bekerjasama, berpadu. Dan kita lihat rakyat dapat menentang COVID-19 ini dengan semangat rukun negara ini. Dan kita lihat semangat rukun negara ini juga penting dalam kita mewujudkan satu masyarakat bilang kaum yang hidup dalam harmoni, hidup memahami di antara satu sama lain, memaham undang-undang, memahami supaya mereka patut taat kepada pemimpin dan raja mereka. Dan ini semua penting supaya kita dapat mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang kasih sayang dan prihatin, supaya negara kita ni terus maju dengan keamanan yang kita miliki hari ini. Datuk, ini bukan kali pertama kita memberi suluhan semula kepada rukun negara ini. Hampir setiap tahun, tambah-tambah lagi Datuk kalau ada insiden. Di sivil lalu, mulalah kita bercakap semula tentang rukun negara ini. Jadi apakah perbezaannya, penegasan semula yang diberikan kali ini agar memberikan dampak yang mungkin lebih berbekas berbanding inisiatif yang pernah kita buatkan? Terima kasih banyak. Dari segi program-program untuk kita terapkan ataupun kita menyemarakkan lagi semangat rukun negara ini, banyak program yang kita telah atur. Di antaranya adalah program-program bersama dengan TV, media sosial yang ada,
Di samping itu juga kerajaan juga telah dari segi jabatan-jabatan yang ada dengan program perpaduan digariskan dalam program Kementerian Perpaduan, sebab kita kena lihat di sini bahawa Malaysia ni merupakan salah satu negara yang kementeriannya ada Kementerian Perpaduan. Ya. Makna pentingnya perpaduan bagi kita. Dan Kementerian Perpaduan juga patutnya akan merangka program-program supaya kita lihat bahawa kita semarakkan lagi semangat rukun negara ni supaya mereka faham dan menjadi trust kepada semangat perpaduan negara kita. Datuk banyak menyebut, Hafiz, soal kerajaan, rakyat dan rukun negara ini. Ya, Hafiz. Betul. Suka juga saya maklumkan kepada penonton kita pada malam ini dalam aspek rukun negara itu yang dilancarkan pada Khamis lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 50 tahun dan juga logo rasmi juga telah pun diperkenalkan. Cantik logonya kalau kita boleh tunjukkan di sini sebenarnya logo rukun negara, 50 rukun negara, dan dalam kerjasama ini kalau boleh saya kongsikan dengan anda adalah berkenaan dengan Pejabat Pos Malaysia sudah pun mengeluarkan lebih 2 juta stamp khas berkenaan dengan rukun negara dan 3,000 pack satu bentuk beg, tak silap saya, untuk edisi terhad berkaitan dengan rukun negara. Jadi saya fikir ini adalah salah satu penyertaan oleh pihak luar, baik rakyat dan juga agensi-agensi dari NGO dan sebagainya untuk menyemarakkan lagi rukun negara ini. Namun saya melihat kepada soalan di Facebook juga, Datuk, saya melihat ramai juga yang bertanyakan bahawa terapkan aspek rukun negara dan juga nyanyian lagu negaraku di sekolah. Pada saya, soal itu sudah lama dibangkitkan juga dilakukan pada sebelum ini. Kalau kita lihat, rukun negara itu ada di belakang buku sekolah sekalipun. Namun, persoalannya, kenapa masih ada, katanya di sini, kenapa masih ada lagi anak-anak muda ini yang gagal menghayati 5 prinsip rukun negara? Itu baru rukun negara yang mudah untuk kita hafal sebenarnya. Sebab masih melihat ada sedikit lompang dalam penghayatan terhadap 5 prinsip tersebut. Okey, terima kasih. Seperti yang kita katakan tadi, maknanya dari segi kita nak menyemarakkan lagi semangat rukun negara ni, jadi kita lihat ada program kita buat STEM. STEM. Kemudiannya kita ada pertandingan dan sebagainya lah di sekolah dan sebagainya tentang ada kaitannya dengan hubung kait dengan rukun negara. Di samping itu juga tentang kempen-kempen yang kita buat tentang rukun negara ni lah, tentang mengibarkan bendera sebagainya, antara kaitannya dengan kita nak menyemarakkan lagi semangat rukun negara. Walau bagaimanapun mungkin program ini tidak cukup. Tidak cukup lagi, terutamanya kepada anak muda. Sebab itu hari ini kita tengah berbincang dengan pelbagai kementerian supaya ada lagi program-program kementerian, TV dan sebagainya yang kita akan kaitkan dengan semangat rukun negara. Macam mana contoh kita kempen COVID tu kan, dengan badge-nya, dengan macam-macam inisiatif kita bagi, macam Jakliban. Dan kita hari ini kita dari semangat rukun negara juga kita akan cuba buat. Sebenarnya saya kata awal tadi, kita mulakan sikit, kita cuba cadang kepada kerajaan supaya pukul 12 tu mesti nyanyi lagu negaraku diikuti dengan membaca rukun negara. Bukan hanya budak-budak sekolah, tetapi kepada semua rakyat. Jadi maknanya nampaknya besarnya. Maknanya kita pentingkan, maknanya begitu pentingnya semangat rukun negara ni. Kita cuba ubah supaya rakyat menilai semangat rukun negara ni, supaya mereka memahami rukun negara ni untuk mewujudkan perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat negara kita. Namun begitu, Datuk, banyak inisiatif yang Datuk gambarkan itu juga kelihatannya sifatnya masih lagi top down. Masih lagi soal inisiatif daripada kerajaan. Saya tak pastilah, Hafiz, kalau menerbitkan ataupun mengeluarkan badge itu akan dilakukan secara swasta ataupun private inisiatif itu jarang. Bagaimana kita nak beralih, Datuk, supaya secara organik semangat cintakan negara, patriotisme itu tidak sentiasa sahaja top down tapi boleh tumbuh secara bottom up, secara organik daripada rakyat. Bagaimana kita boleh lakukan? Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya kita lihat di sini bahawa pertama sekali kita ni kena banggalah kita menjadi rakyat Malaysia. Jangan kita rasa bahawa setengah kita berbilang kaum. Semua kaum kena bangga menjadi rakyat Malaysia. Itu yang penting sekali. Kita lihat kalau boleh, kalau contohnya lah, kalau kita duduk di hotel, kan, kalau ada satu orang luar, terutamanya dari barat, kalau dia datang, dia parking kereta depan hotel, dia menunjukkan dia hebat, dia rakyat Amerika, dia hebat. Tak? Kita tak buat macam tu, tak tunjuk kita hebat. Tak? Jadi ini semangat menunjukkan bahawa kita orang Malaysia hebat ni makna perlu. Dari segi apa sekalipun. Jadi kalaulah kita rasa kita menunjukkan rakyat Malaysia yang hebat dan negara kita ini adalah hebat, maka kita akan adakan semangat mana kita sendiri akan keluarkan belanja. Kita sendiri menunjukkan semangat patriotisme, sayang negara kita. Dan kita lihat di sini apabila ada satu semangat kesukanan lah. Dalam sukan dah ada.
Contohnya bila kita Malaysia badminton, kita lawan peringkat yang tinggi antarabangsa, maka kita mengeluarkan belanja, ada yang mengeluarkan belanja sendiri pergi menyokong Malaysia, dan ini semangat-semangat yang perlu kita ada dan kita perlu terapkan. Dan ini mengambil masa yang sedikit lama lah. Mengambil masa lama, tetapi kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin yang ada perlu terapkan kepada rakyatnya semangat bahawa mereka ini perlu rasa bangga, perlu rasa menjadi semangat patriotisme yang tinggi untuk merasakan bahawa mereka perlu bersama-sama memikul tanggungjawab, bukan kerajaan saja, untuk menyerapkan semangat kasih sayang kepada negara kita. Jadi banyak program yang dijantakan tadi kami kongsikan semula, Hafiz, ya. Senarai program-program yang dikongsikan untuk sepanjang tempoh sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Antara program yang digambarkan tadi, ini senarainya. Pelancaran bulan kebangsaan ini bermula pada 28 Julai nanti. Dan juga siri-siri program berikutnya. Disenaraikan di belakang ni, Info on Wheels seperti yang digambarkan. Merdeka Community dan juga Ad Club Malaysiaku, pertandingan pidato selain daripada sayembara puisi Merdeka dan juga menulis cerpen. Dan juga antara program lain yang disenaraikan, ada banyak ni. Masih perlu dipertekankan, Datuk, program banyak tapi SOP masih perlu patuh. Pertandingan pengisahan kenegaraan, fotografi, pertandingan mewarna, dan maklumat lanjut boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube yang Jabatan Penerangan. Di situ boleh mendapat maklumat lanjut. Kita berjeda untuk kesekian kalinya dan kembali sejurus selepas ini lebih membicarakan tentang Malaysia Prihatin. Allah sebut tentang bintang, Allah sebut tentang bulan. Sangat banyak di dalam Al-Quran supaya manusia ini sentiasa berfikir, sentiasa menggunakan akalnya. Sama dalam rancangan yang cukup menarik, yang mana ia melibatkan Al-Quran dan sains. Semua ini Allah sebut dalam Al-Quran supaya manusia beriman kepada Allah. Ayuh, kita dalami ilmu mengenai pentingnya planet pada bumi. Data ni menceritakan apa yang berlaku. Itu yang saya kata denyut nadi rakyat lah. Maknanya saya boleh menyatakan dapatan banci ini boleh dikatakan sebagai suara orang. Maknanya suara ditranslate menggunakan instrumen banci tadi, dan suara itu bercakap menggunakan apa yang ditunjukkan, dan diambil maklum ataupun diberi perhatian untuk diambil tindak balas dari segi pengagihan peruntukan dan pembetulan jika tidak ada berlaku ketidakseimbangan boleh diperbetulkan. Wholesale market in Australia, the Sydney market. This largely nocturnal world has more than 5,500 workers. Their business is shifting thousands of tonnes of fruit, veg and freshly picked flowers. Everything gets trucked in while the rest of us are asleep. Do you grow these? But this week, they're blooming gorgeous. Oh, it's done.
Baik, bertemu kembali dalam bicara politik ekonomi. Anda lagi masih mempunyai ruang untuk bertanyakan soalan kepada tetamu kita Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri berkenaan dengan Malaysia Prihatin. Dan di kesempatan ini, sebelum kita menjurus kepada soalan berikutnya, ingin saya tekankan lagi sekali adalah logo asal dan juga logo baru untuk 50 tahun Rukun Negara. Ini adalah satu logo yang cukup signifikan untuk anda amati dan juga anda faham apakah makna-makna di sebalik logo 50 dengan benderanya, dengan bulan sabit merah dan juga bintang dan sebagainya. Ini adalah untuk melambangkan 5 prinsip yang terbina itu perlu diamati dan juga perlu ditanam dalam sanubari anda sebagai rakyat Malaysia. Dan anda boleh dapati infografik ini dengan ambil tahu ini di Facebook Berita RTM, dan juga kita turut memuat naik logo Malaysia Prihatin. Dan ini juga perlu anda faham untuk penggunaan logo tahun ini dan juga tema Malaysia Prihatin. Dan untuk yang anda lihat di belakang skrin seperti tadi berkenaan dengan program-program yang akan berlangsung sehingga 16 September, ini adalah yang lebih jelas di Jabatan Penerangan Malaysia berserta dengan program dan juga logo-logo sendiri, Info on Wheels seperti dengan pidato. Dan ini merupakan program yang dimuatkan dan juga dirancanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia sendiri untuk menyemarakkan lagi semangat kita untuk menyambut bulan kemerdekaan. Walaupun kita melihat Syed PKPP habis 31 Ogos, maka dalam tempoh itu juga kita perlu mematuhi SOP-nya. Kita tak tahu lagi selepas 31 Ogos bagaimanakah, apakah ataupun kita guna perkataan apa, PKPP ke atau apa lagi kita tak tahu. Yang pasti kita perlu ikut SOP. Dalam masa sama kita perlu sertai dan juga menyatakan hasrat kita dan juga sokongan kita kepada usaha kerajaan, khususnya dalam sambutan kemerdekaan tidak lama lagi, Syed. Kalau saya boleh cadangkan nama lanjutannya PKPLS. Apa tu? Lanjutan sementara. Sebab kita tak nak lanjut lama-lama. Cumanya Datuk, kita pun resah juga kerana saya kira perlu dipatuhi SOP. Kita melihat bagaimana pengalaman Hong Kong sudah mula membuka ekonomi dan terpaksa menutup semula disebabkan oleh peningkatan kes positif. Jadi kita berdoa agar itu tidak perlu berlaku dalam konteks negara kita kerana banyak keluh kesahnya berkait tentang cabaran pandemik ini kepada kesan ekonomi. Datuk, kita bermula tadi bercakap tentang Malaysia Prihatin, tema patriotisme dan juga ia menjadi tema kepada sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan. Ada satu istilah yang hari ini bila kita bercakap soal kenegaraan, naratif nasional. Ini sedap bunyi cerita ni. Kalau dengan kata mudahnya nak sebut apa? Cerita sebagai sebuah negara lah kot tak? Naratif nasional. Kerana selama kita tidak boleh berkongsi naratif yang sama tentang negara kita, maka kita akan sentiasa bergulat. Kita akan sentiasa struggle untuk membina suatu psyche, dan the end in mind tu, the ending story tu nanti kepada lain orang lain ceritanya. Sedangkan Datuk, dalam konteks negara kita, kita sebut perkataan lebih 60 tahun merdeka. Kita menguasai segenap saluran media yang ada. Kita ada RTM dan juga agensi-agensi perdana yang kesemuanya cuba membina naratif ini. Tetapi nampaknya kita masih lagi bergulat. Kita masih lagi struggle untuk membina naratif nasional itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan mengapa ia berlaku sedemikian? Okey, terima kasih. Jadi kita lihat media massa menjadi wadah pentinglah dalam bina sebuah naratif nasional yang berkesan. Media massa, sebab apa kita lihat media massa itu merupakan salah satu saluran informasi dan komunikasi yang penting, dan kita lihat dianya mampu mencorak pandangan masyarakat dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, jadi pemberita ni maknanya berita, informasi dan sebagainya, sekarang ni orang dah guna media sosial. Jadi media sosial juga memainkan peranan yang cukup penting. Jadi kita lihat bahawa handphone, tablet, komputer memainkan peranan yang penting lah. Kalau dulu ni, masyarakat dulu ni ada keris. Kalau tak bawa keris tu mana masalah lah. Kan keluar tak selesai. Jadi kita sekarang handphone. Keluar tak ada handphone, masalah kan. Jadi ini kan peranan yang perlu dimainkan oleh terutamanya wartawan dan sebagainya dalam kita wujudkan sebuah naratif yang nasional yang berkesan, supaya kita dapat sama-sama mencapai matlamat negara kita dengan apa lebih baik, terutamanya dalam keadaan mewujudkan sebuah negara yang hebatlah, maju tetapi dari segi prihatin, dari segi perpaduannya kita jaga. Datuk banyak bercakap tentang berita, dan kita sudah ada portal berita untuk membina elemen kenegaraan ini. Bagaimana Datuk melihat peranan portal-portal ini? Kerana banyak tadi gambarkan 90% dalam PKP ini semuanya berita palsu, fitnah. Jadi apa kepentingan portal? Dia sebab dia sebut berita sahih tentang RTM dan sebagainya. Sebab kita di kementerian ni, kita begitu concern tentang ni. Sebab apa? Kita lihat bahawa
dari segi MC dan sebagainya dengan polis, kita begitu risau tentang sikap masyarakat yang kreatif ni. Dan kreatif yang kadang-kadang dia membangkitkan satu emosi rakyat yang kreatif dan menyebabkan kita tidak harmoni. Kita dah berusaha, kita mengeluarkan bajet yang banyak, bantu rakyat dan sebagainya, kita keluarkan peruntukan negara, kita nak jaga ekonomi negara. Tiba-tiba ada pihak-pihak yang menyebabkan benda itu tidak harmoni, membangkitkan isu perkauman, isu tentang raja-raja, isu agama, dengan sengaja membangkitkan itu supaya ada pergaduhan. Jadi kita di kementerian ni, kita begitu risau. Sebab itu kita sebut tadi tentang berita ni, saya begitu concern lah. Dan kita rayu kepada masyarakat, tolong janganlah menyebarkan fitnah, menyebarkan berita tidak sahih, menyebabkan naiknya semangat emosi masyarakat berbilang kaum ni, menyentuh tentang isu yang berkaitan dengan agama dan raja, 3R ni. Jadi ini penting. Sebab tu kita begitu concern lah. Kalau kita benda ni kita buat, maka kita akan rosakkanlah apa yang dibuat oleh, kesian ada satu pihak cuba untuk mewujudkan sebuah negara yang hebat, bersatu padu, sebuah negara yang dapat kita hidup dengan aman, tetapi ada satu pihak lagi sengaja merosakkan sebab kepentingan politik, kepentingan peribadi, kepentingan kaum. Ini tidak, sebab tu kerisauan kita ni. Memang kita risau bila kita di kementerian ni, kita risau sebab kita ada war room dan sebagainya. Dan kita lihat dari segi kementerian ni, kita ada kita lihat bagaimana SMS dan sebagainya, ada skrin besar tu. Kita lihat skrin besar tu, ini yang itu merisaukan kita. Tetapi tidaklah serius, kita harap. InsyaAllah kan. Datuk bercakap tadi soal keterbukaan, dan kita tahu bahawa dengan datangnya internet ini, ia merupakan pendemokrasian ruang. Jadi bila semua orang boleh mengatakan apa saja, ia akhirnya berbalik kepada neraca nilai di peringkat kendiri, di peringkat pribadi itu. Dalam konteks ini, apakah mungkin keterbukaan yang ada di ruang internet itu digunakan untuk membina naratif ini bagi melengkapi peranan media perdana yang ada ini? Terima kasih. Mestinya lah begitu. Tetapi kita sebut di sini, apa kita sebut ni, keterbukaan kita ni menyebabkan setengah pihak mengambil kesempatan. Contohnya kita lihat dalam satu kumpulan kita risau kumpulan murtadin. Murtadin. Golongan murtad. Tetapi mereka berada di luar negara, berada di negara, dan mereka mempersendakan agama. Kan? Jadi jika mau murtad, jika mau masuk agama lain, tak payahlah menghina agama asal. Tidak ada masalah kan. Dan orang agama asal pun kalau berada di luar, orang tak boleh buat apa. Padahal dari sini undang mungkin kita tidak boleh buat apa. Tetapi jangan menghina. Dan tapi mereka ni cuba menghina. Menghina jabatan agama dan sebagainya. Ini makna keterbukaan itu diambil kesempatan yang tidak baik. Untuk apa? Tidak ada keuntungan pun. Cuma kita nak wujudkan masalah perasaan yang tak puas hati supaya ada pergaduhan. Begitu juga golongan-golongan transgender. Apabila kerajaan bukanlah kita tidak serius ambil tindakan. Memang kita patut ambil tindakan, tetapi kadang-kadang kita tu cuba mengambil sikap yang agak-agak mempunyai kesedaran. Kesedaran sendiri-sendiri ni, kendiri ni, cuba sedar. Tetapi mereka mengambil kesempatan ini dengan menunjukkan gambar lucah saja, menunjukkan kami ini transgender, kerajaan tidak boleh buat apa-apa pada kami. Provokasi dan cuba menarik lebih ramai orang supaya berkelakuan begitu. Ini perkara-perkara yang sengaja yang tidak baiklah. Kan? Dan kerajaan boleh ambil tindakan, tetapi dengan kelembutan yang kerajaan ni, maka kita harap fahamlah, sedar diri sendiri, cuba kita sebab semangat prihatin, kasih sayang kepada negara ni perlu ada pada mereka ni. Jangan kita tunjuk benda ni menunjukkan bahawa kita sengaja membuat tidak ada semangat kasih sayang kepada negara, semangat untuk kita merosakkan masyarakat. Ini perkara-perkara yang cukup kita lihat serius dalam usaha kita menjaga perpaduan negara kita. Hafiz, masanya untuk kita berjadah barangkali? Betul. Sebelum kita berehat, ingin saya maklumkan juga apa yang dimaklumkan oleh Datuk berkenaan dengan war room itu sendiri, iaitu wujudnya pasukan respon pantas oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk counter ataupun melawan balik berita tidak benar dan dimuatkan di dalam portal sebenarnya .my untuk kita di RTM misalnya untuk mengenal pasti dan juga memaklumkan kepada orang awam bahawa berita ini tidak benar dan anda tidak boleh terima sewenang-wenangnya dan sehingga menyebabkan kacau ganggu dalam kalangan masyarakat. Itu sedikit yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan pasukan respon pantas, dan kita akan berehat sekali lagi selepas ini sebelum kita merumuskan apakah itu Malaysia Prihatin dan bagaimanakah kita ingin mendukung aspirasi kerajaan ini untuk mewujudkan masyarakat yang
harmoni dan juga bersatu padu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan Tilawah Interaktif pada 16 Julai jam 6 petang di TV1. Anda akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Qaf bermula dari ayat 41 hingga ayat 45 dengan menggunakan Taranum Hijaz. Sebarang soalan berkenaan tajwid dan juga taranum, anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7876 ataupun anda boleh hantarkan video bacaan anda untuk dinilai oleh juri di Facebook kami Tilawah Interaktif TV1. Okay, Ustaz, tagline kita Tilawah Interaktif Al-Quran Inspirasi Ketenangan. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran Berita RTF dan TV1. The most epic rivalry. Historic super fights. In one championship history. Epic rematches. This one is the final chapter. Thrilling trilogies. Beyond world title glory. Honor. And redemption. Catch these incredible bouts every week in one Greatest Rivalries. Check your local listings. Bertemu kembali dalam bicara politik ekonomi dan Syed sebentar tadi sebelum kita berehat kita bercakap tentang media itu sendiri, khususnya media massa, dan kalau bercakap soal itu juga kita tidak dapat lari berkenaan dengan kebebasan bersuara sehingga kan ada setengah negara menjadikan human right ataupun hak asasi manusia itu sebagai satu agama sehingga mereka boleh menggunakan terma itu sebagai satu cara untuk menunjukkan mereka itu lebih berkuasa daripada yang lain. Namun dalam aspek itu kebebasan bersuara perlu ada batasnya juga. Dalam aspek Datuk sendiri dalam komitmen kementerian dan kerajaan khususnya berdepan dengan isu kebebasan bersuara ini bagaimana? Okey, terima kasih. Pertama sekali, mesti dasar kita lah dari segi komunikasi ini dan digariskan oleh menteri sendiri apabila kita mula-mula menjawat jawatan di kementerian. Pertama sekali, kita akan kekalkan kebebasan bersuara. Tetapi kita lihat bahawa walaupun kita lihat bukan kementerian tetapi perlembagaan kita juga tidak menyekat kebebasan ini. Tetapi mestilah dalam batas dan kerangka yang tidak melanggar undang-undang. Kita lihat bahawa di Malaysia ni kita nak tahu semua, kita boleh dapatkan apa rahsia-rahsia. Rahsia kerajaan kadang-kadang tu maknanya apa yang dibincangkan di peringkat tertinggi pun, di peringkat kabinet pun terkeluar kan. Yeah. Maknanya rakyat dapat tahu. Tetapi kita tidak mengambil tindakan undang dalam Malaysia ni, malah kita lihat dari segi OSA ataupun Akta Rahsia Rasmi itu maknanya tidak ramai yang diambil tindakan. Mana kita begitu kekalkan kebebasan bersuara ni. Tetapi kita harap kebebasan suara ni janganlah dipandang sewenang-wenangnya sebab apa?
kita akan mengambil tindakan tegas jika ianya akan menyebabkan keharmonian, keamanan kita terjejas. Dan di kementerian kita ada MC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan juga polis yang kita sentiasa mengambil tahu. Walau bagaimanapun dalam tempoh yang kita katakan dari 90 kes peningkat tu, 90%. Hanya 266 kertas siasatan saja yang kita buka. Kan? Daripada ribuan kes-kes tu, hanya kita, sebab ini menunjukkan bahawa Malaysia ni kita betul-betul kita nak kekalkan kebebasan masyarakat tu. Daripada ribuan, 3,000 lebih. Maknanya kes-kes yang laporan hanya kita buka 266 sahaja kes. Maknanya kita begitu fleksibel lah, maknanya kita nak kekal kebebasan masyarakat. Tapi kita harap rakyat cuba faham dan tidak mengambil kesempatan di atas kelembutan, kebebasan yang diberikan oleh kerajaan. Datuk sebut soal sikap rakyat, rakyat dan itu harapan Datuk. Kita melihat bahawa Datuk juga menyebutkan tadi bahawa ada waktunya ia menjadi cabaran kerana ia tidak sentiasa datang dari dalam. Polemik yang timbul misalnya Al Jazeera yang mengkritik, memberikan gambaran yang tidak baik dan kita mempolemikkannya. Begitu juga tindakan yang melibatkan wartawan tempatan. Jadi bagaimana sikap rakyat dalam konteks melihat pelaporan ini, termasuk yang datang dari luar dan juga dalam, tentang kebebasan ruang yang Datuk sebutkan itu. Terima kasih. Pertama sekali kita kena lihat bahawa Malaysia ni kita sebuah negara yang maju, berkembang hebat dari segi ekonomi dan sebagainya. Negara yang aman. Maka kita lihat ada negara-negara dan pihak-pihak yang tidak suka. Tidak suka. Ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang rasa patut mereka menjatuhkan ekonomi Malaysia, patut Malaysia ni tidak aman dan patut Malaysia ni dari segi peranan internasionalnya tidak memainkan peranan yang penting. Jadi usaha-usaha menjatuhkan ekonomi dan menjatuhkan nama baik negara ada. Ini kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Jadi dalam isu Al Jazeera ni kita lihat, Al Jazeera ni mungkin dipengaruhi oleh beberapa pihak ataupun pelobi-pelobi tertentu supaya memburukkan nama Malaysia. Tapi kita jangan respon lah. Dari segi rakyat patut marah. Patutlah rakyat marah dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Rakyat biasa dari segi emosi mereka. Dan tidak salah. Tetapi bagi pihak-pihak kementerian, kewartawanan yang bekerja dengan pihak kementerian tidaklah patut. Mana kita kena jaga etika kewartawanan kita lah. Ini ada dua pihak yang beza. Sebab tu di sini saya ambil contohnya dari segi sebutkan tadi dari segi media massa dan sebagainya, kebebasan contohnya peringkat kita memburukkan minyak sawit. Memburukkan minyak sawit, memburukkan ekonomi negara, ini penting. Dan ia menjejaskan ribuan orang. Maknanya kita lihat di sini hampir 500,000 pengusaha sawit terjejas. Dengan ada pihak pelobi antarabangsa memburukkan minyak sawit di Eropah dan cuba memburukkan minyak sawit di negara lain supaya komoditi lain mereka laku, soya, canola oil lain boleh. Dan malah di Eropah ni sendiri terlihat bahawa syarikat-syarikat yang membeli minyak sawit Malaysia akan dibaikot juga. Bukan baikot minyak sawit, syarikat yang beli minyak sawit Malaysia dibaikot juga. Begitu hebatnya usaha mereka. Pelobi antarabangsa. Jadi maknanya kementerian kita patutlah berusaha. Jadi maknanya kementerian itu telah berusaha pun kita akan wujudkan, kemungkinan akan wujudkan satu yayasan promosi sawit untuk kita tentang balik. Kementerian sendiri akan tentang. Ini usaha-usaha kita dalam kita dari segi media massa ni kita nak cuba counter back. Counter back. Jadi begitu juga dengan isu media massa Al Jazeera kita kena counter. Tak bolehlah kita maki hamun kan. Jadi kita kena counter. Ini usaha yang kita buatlah. Terusan harus kita jelaskan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, memberikan penegasan tentang Malaysia Prihatin sebagai tema sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan tahun 2020. Betul, kita mengharapkan semua rakyat Malaysia dapat mengambil maklum berkenaan dengan tema Malaysia Prihatin beserta dengan logonya. Bagaimanakah kita perlu menggarapkan dan juga memahami sepenuhnya apakah makna di sebalik Malaysia Prihatin. Ingat, maklumat sahih jenama dipercayai hanya di Berita RTM. Terima kasih. Saya Hafiz Dawson dan saya Munawar mengundur diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.